Perlu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizul bin Adam dari Zetune Enterprise. Pertama kali saya mengucapkan selamat Hari Raya musim-musim PKP ni. Dan antaranya terima kasih juga pihak TVET bagi peluang kepada kami untuk berkongsi sikit tips lah berkenaan kenderaan. Okey, kalau ikut pengalaman, saya adalah bekas pelajar IKM Yasin pada tahun 2000-2001. Jadi inilah syarikat saya yang kami bina lebih kurang dalam 8 tahun macam tu. Okay, pengalaman saya setelah keluar daripada IKM, saya belajar bekerja dengan workshop luar, workshop Chinese, workshop India, semua saya dah kerja. Kemudian saya masuk service center Ford Sandabi lebih kurang dalam 10 tahun. 2012 saya set up satu company Attitude Sdn Bhd di Kampung Baru. Okey, jadi boleh kita tengok. Sebelum saya nak share tu pengenalan sikit lah. Jadi staff saya kebanyakannya di kalangan pelajar-pelajar IKM yang ada CJ lah. Walaupun dia orang basic, tapi alhamdulillah kita bersatu. Itu pun terima kasih juga Mara sebab bagi support kepada kami untuk segi teknikal. Selain daripada kita belajar sendiri, ada Mara bagi sumbangan untuk training. Okey, sebelum tu kita sama-sama mohon supaya semua dapat share live FB ni, FB TVET Mara. Jadi boleh share, semoga kalau kita share ilmu yang kita dapat, kita manfaatkan lah. Walaupun kita ilmu tak banyak pun, tapi apa yang ada kita bagi. InsyaAllah rezeki tu akan datang kemudian. Setelah ilmu, harap-harap ilmu yang dia bagi tu ada manfaat lah. Okey, ni bengkel saya. Jadi antara saya punya staff, ni Fakrul. Ini adalah bekas pelajar IKM Tasha. Okey, ni salah satu seorang lagi kita punya workshop manager kat sini. Pengalaman dia selepas keluar IKM bekerja dengan kami lebih kurang dalam 8 tahun macam tu. So Sungai Buloh ni saya berpartnership dengan dia. Ini salah satu program yang saya buat untuk pelajar-pelajar ataupun pelajar-pelajar IKM lah dan pelajar-pelajar yang ada teknikal supaya boleh sampai satu peringkat ada bisnes lagi. Okey, jadi sebelum saya nak cerita lebih jauh, kita cerita sikit pasal penjagaan kereta. Masa PKP sebelum ni saya ada satu video. Kita cerita pasal macam mana kita nak jaga kereta waktu PKP. Duduk dalam enjin, start kereta kan, tengok berapa temperature naik. Dan dalam masa yang sama, saya ada pesan juga, kereta kena bergerak jalan ke depan, ke belakang supaya dia punya electrical part tu, management engine system tu berjalan dengan baik lah. Sebab setengah-setengah kereta tu, kalau kereta tak berjalan, dia punya TCM tak jalan, dia punya ABS tak jalan. Okey, basicnya saya nak tunjukkan jagaan kereta. Paling basic, minyak enjin. Okey, ni minyak enjin lah. Minyak enjin sebenarnya kalau kita ada dipstick, kita akan tengok ada top dengan bottom. Ada dua ni. Jadi minyak enjin seharusnya berada di antara ni lah. Kalau minimum, better kita top up lah. Ni maksimum. Okey. Waktu yang terbaik untuk kita cek minyak enjin, adalah waktu enjin sejuk. Simple. Sebab kalau kita tengok kuali panas, bila time sejuk, minyak akan berkumpul semua. Itulah kuantiti yang paling tepat. Jadi kalau enjin darah ni panas, kita cek tak sesuai lah. Jadi bila kita cek minyak kurang, kita boleh top up. Okey, sebelum tu saya nak share macam mana minyak dengan kereta. Minyak enjin dia ada banyak spek. Antaranya mineral, semi, fully. Ini basic spek untuk minyak enjin. Orang tanya juga minyak enjin apa yang sesuai. Tapi kita kena combinekan dengan kenderaan. Contoh, kereta baru, kita pakai minyak fully synthetic. Sebab minyak fully synthetic ni, dia punya viscosity dia nipis. Kemudian, tolerant engine kereta baru, dia nipis. So, minyak tu sesuai. Cuba bayangkan, kalau kita pakai minyak yang nipis, dekat engine yang dah kasar, yang dah lama je 10 tahun, confirm engine tu berasap. Sebab minyak terbakar. Kan? Jadi, kat situ orang cakap minyak tak elok. Bukan minyak tak elok. Jadi minyak tu tak sesuai dengan kereta. Jadi bila kereta yang lebih daripada 10 tahun,
kita lebih recommend minyak yang downgrade sikit, semi ke bawah, supaya viscosity dia lebih tebal. Bila lebih tebal, insyaAllah lah dia kurang sikit terbakar di combustion atas tu. Jadi okey juga. Itu antara minyak enjin. Macam mana dia punya proses tukar? Proses tukar tu minyak semi biasa orang tukar 5,000 ataupun 3 bulan. Fully 7,000 ataupun dalam 6 bulan, macam tu lah. Semi dalam 6 bulan ataupun 7,000 macam tu. Fully boleh pergi kepada 10 ke 15,000. Ini bergantung pada spek yang ditentukan oleh manufacturer minyak lah. Sebab minyak ni ada macam-macam. Jadi saya nak cerita pasal minyak pun sebenarnya panjang kan, ataupun terlalu teknikal. Jadi bila sebut pasal minyak macam tu lah, orang tanya minyak apa elok, minyak apa tak elok, kita kena jawab soalan tu terbuka lah. Sebab ada minyak yang ada spek, ada data sheet dia, ada dia punya technical report dia. Ada yang minyak tak ada data sheet. Jadi kami kat sini, sebab alhamdulillah juga lah Mara bagi ilmu kami, boleh belajar benda-benda tu. Jadi kita boleh tahu, okey, minyak yang datang ni, ini spek dia. Antaranya dia ada total base number, ada acid, ada dia punya flash point dalam minyak enjin tu sendiri. Jadi kami guna kat sini semua minyak yang ada spek tu lah. Kalau tak ada minyak spek tu, kami tak berani. Sebab kereta-kereta yang kami buat kat sini pun, kereta Jepun pun kami buat, kereta Continental, Mercedes, Ford pun kami buat, 4-wheel pun kami buat. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman lalu lah. Selain daripada minyak enjin, ada juga coolant. Ni coolant ni kena hati-hati sikit kalau nak buka. Sebab dia tak boleh buka waktu panas sebenarnya. Sebab bila waktu panas, biasalah benda yang panas ada tekanan, dia akan menyembur keluar. Bila menyembur keluar ni, yalah, tahulah kena air panas kan. Kemudian ada orang tanya boleh tambah air ke? Tak boleh tambah air. Ataupun kena tambah coolant ke? Ataupun kena pakai pipe ke? Kena pakai mineral ke? Sebenarnya coolant ni, ada kereta yang perlu pakai coolant sepenuhnya. Dia panggil concentrated coolant. Yang tu kebanyakan kereta Continental, Mercedes, BM, Citroen semua tu dia banyakkan concentrated. Kalau yang kereta Jepun ni dia pakai premix. Beza premix ni kita boleh tambah air lah. Jadi dia setengah satu botol coolant dengan satu botol air. Jadi kalau kita tengok air kurang tu boleh tambah air lah. Nak kata air pipe ke apa semua tu, itu tak ada masalah, tak ada isu pun. As long ada air, cukup level dia. Dia ada low, dia ada full. Jadi low dengan full ni, janganlah bawah kat low ni. Kalau boleh, biarlah atas tak melebihi full lah. Sebab kadang-kadang kalau melebihi full pun, dia ada drain ni, water ni. Dia ada drain. Air ni silap air ni boleh kena alternator ke apa ke, wire ke apa semua. Jadi masalah lain pula. Jadi orang cakap boleh tambah air penuh? Boleh, tapi nanti melempah. Itu dia coolant. Selain daripada tu, coolant, bateri. Okey, ni bateri. Bateri macam mana nak tengok? Paling mudah tengok bila lah berapa lama ada bateri tu kan. Sebab kalau kita nak cakap bateri ni elok tak elok, paling utama jangka hayat lah. Jangka hayat bateri sekarang tak sama macam bateri dulu. Sebab kalau bateri dulu, kereta tak guna elektrik, tak guna electrical system, carburetor, just pakai current sikit je. Macam pakai handphone lah. Handphone 3310 dulu, telefon tak cas 3 hari pun tak apa kan. Tapi pakai smartphone, sebab banyak electrical features dalam tu, jadi kita kena selalu charge. Jadi macam bateri ni juga, sebab banyak electrical features dalam sekarang ni, termasuklah dengan dia punya GPS, radio system, power door lah, apa benda semua tu. Jadi untuk tengok baik ke tak baik, tengok tahun dulu. Tengok tahun berapa lama, dan manufacturer lah, manufacturer branding tu. Okey, antara yang kita boleh tengok kat sini, kadang-kadang ada yang putih-putih apa semua kan. Ni okey lah. Ada yang putih-putih tu maknanya dia punya acid keluar kan. Lepas tu yang kat sini pun ada, kalau boleh tengok kat sini dia ada marking kat sini kan. Ada marking dia punya tu, boleh nampak color hijau ke color oren apa semua tu. Kat situ kita boleh tengok juga. Okey, bateri orang tanya, kalau bateri Kong, boleh ke kita tukar bateri straightforward macam tu? Pada saya, sebaiknya kita jangan putuskan current. Sebab bateri kereta-kereta sekarang elektronik, dia ada sensor. Ni ada salah satunya sensor kat sini. Dia ada sensor ni. Sensor ni mungkin dia baca. Jadi yang terbaiknya
Kalau ada komputer kita boleh set balik. Kalau tak ada komputer, biasa orang pakai jumper, tukar bateri, pasang balik. Tapi tu teknikal lah. Saya tak galakkan tukar sendiri. Tapi kita nak bagi ilmu tu. Sebab ada setengah orang, saya tak nafikan, ada juga yang bila nak tukar bateri, dia start kereta, dia cabut bateri. Bila dia cabut bateri, current flow akan ada something wrong. Sebab terputus. Tapi enjin hidup. Enjin kita dulu boleh, enjin kita sekarang jangan. Siap silap dia punya komputer buat corrupt. Ataupun yang ni sensor ni baca dah tu, jadi masalah lain. Jadi bateri ni. Kemudiannya bateri ni selain daripada saiz dia, panggil apa DIN 55 apa semua, NS40 semua, NS60 tu, bateri ni ada satu lagi benda yang susun dia punya spek tu, iaitu CCA. Cold current ampere ni dia punya bacaan kepada bateri ni, maknanya dia punya ampere sebelum kereta kita start, berapa kekuatan bateri tu. Itulah yang sebenarnya membezakan bateri brand ni mahal, bateri murah. Kita boleh tahu bila plate banyak, berat, bateri lebih mahal sebab CCA dia lebih tinggi. Kadang-kadang orang cakap ni bateri ni besar, bagus. Tak semestinya juga sebab CCA dia berbeza. Okey, selain daripada tu, bateri, coolant, minyak brake. Minyak brake. Ni minyak brake. Minyak brake kebanyakannya sekarang dah ada tulis minyak brake .3 ataupun .4 kat sini. Jadi kalau .3 ni paling minimum dia punya guna minyak brake .3 lah. Minyak brake pun sama juga. Saya prefer guna minyak brake yang ada brand. Ada brand supaya kita tahu spek dia lah. Okey, minyak brake. Kemudian itu antara basic. Jadi sebelum kita pergi jauh lagi, siapa yang baru masuk dalam FB ni, mohon share lah. Share Facebook kita, kan? Dah share? Share Facebook kita punya TVET Mara. InsyaAllah dengan TVET Mara ni kita boleh pergi lagi jauh, kan? Okay, saya nak kenalkan juga, saya ada satu technician yang memang certified. Sebab kami ambil pekerja-pekerja yang certified. Yang ni saya punya mekanik yang ada kelulusan diploma otomotif daripada Polytech. Setelah praktikal, alhamdulillah kami offer dia untuk buat career development. InsyaAllah satu rezeki dia akan buka workshop sendiri. Jadi saya ambil dia sebagai pekerja sehingga sekarang. So ini workshop saya di Sungai Buloh. Ini adalah workshop yang kedua. Saya ada satu lagi workshop di Sirampai. Jadi kita shoot kat sini. Okey, selain daripada bateri, minyak brake, coolant, minyak gearbox. Minyak gearbox pun sebenarnya ada minyak gearbox ada banyak jenis. Kita tengok soalan. Minyak gearbox ni ada banyak jenis. Kalau kita nak tengok minyak gearbox apa pakai, kita kena tahu manufacturer pakai minyak apa. Jadi kita kena tahu minyak manufacturer pakai minyak apa. Jadi minyak gearbox sebenarnya ada minyak gearbox manual, ada minyak gearbox automatic, kan? Itu yang paling basic lah. Gearbox manual ni biasalah orang tahu lah. Gearbox manual pun tak banyak, jadi just satu spek je, atau ada spek sikit-sikit lebih kurang lah. Tapi minyak gearbox auto ada banyak. Ada CVT, ada yang biasa, ada FE, ada TC, macam-macam. Jadi sebaiknya minyak gearbox ni ikut spek manufacturer. Ikut spek manufacturer. Kalau Mercedes, pakai Mercedes lah. Kalau Toyota, pakai Toyota. Kalau Ford, pakai Ford, kan? Jadi untuk Estima ni memang tak boleh check minyak gearbox sebab dia tak ada detik. Okey, kita pergi kat ni, kereta Myvi. Kereta Myvi kita boleh nak tunjuk lah mana dia punya minyak gearbox. Minyak gearbox punya dipstick ada kat belakang tu. Tarik dipstick keluar. Okey, dia ada level-level ni. Jadi minyak gearbox sebenarnya kita check waktu enjin tengah running. Enjin tengah running bagi dia panas sebab ada pressure, sebab kat sini ada hot, ada cold, kan? Jadi kalau boleh biar duduk sampai level dia lah. Okey, minyak macam saya cakap tadi lah, kalau minyak Pro 2 guna Pro 2 lah. Sebab kita nak benda tu back to spec, back to manufacture. Kita nak back to manufacture sebab lebih
panggil apa, ketenangan tu kata. Feel free nak bawa kereta tu, tak ada rasa macam ni boleh pakai ke tak boleh pakai. Jadi kita pakai minyak dia, insyaAllah alhamdulillah tak ada masalah setakat ni lah selama kami ni. Okey, selain daripada minyak brake, bateri, coolant, minyak power steering pun sama juga. Minyak power steering, kalau kereta ni minyak power steering elektrik tak ada. Tak ada. Sebab minyak power steering ada setengah kereta yang pakai pump, ada minyak power steering. Tapi kalau minyak power steering yang kereta pakai motor, kebanyakannya dah tak ada lah. So tak payah carilah minyak power steering. Tapi dia akan keluar indikator dekat meter tu, dia tulis PS. Ada meter dia tulis PS, maknanya power steering. Mana power steering motor tu okey. Kalau dia menyala power steering motor tu, maknanya ada something wrong dengan motor dia. Ataupun kita buat pusing steering rasa macam berat. Tu power steering motor ada masalah. Kadang-kadang bukan sebab power steering motor pun. Kadang-kadang sebab current bateri tak cukup. Sebab dia bagi pada motor tak cukup current. Jadi berat juga. Tapi benda tu kita tengok basic kereta sekarang ni kebanyakan bateri lah. Tengok dulu. Kebanyakan bateri, minyak power steering. Selain daripada tu, untuk tips kita nak pastikan kereta kita sentiasa okey. Tengok keseluruhan, ada tak basah, ada tak minyak leaking ke mana-mana, ataupun nampak hose ni ada macam ada watermark ke apa semua, ada air menitik ke. Jadi benda tu pun boleh menyelamatkan kereta, menyelamatkan kos, dan bagi kita bawa kereta rasa selamat lah. Kalau ada minyak bocor, silap-silap kereta boleh breakdown tengah jalan lah. Ni tak ada bocor lah kan, mekanik dia sendiri buat. Okey lah. Okey, setakat ni ada soalan yang masuk ke? Kita boleh tengok kejap. Okey, tak apa. Terima kasih juga. Jemput share lah sahabat-sahabat semua. Kalau yang baru masuk tu, mohon share kita punya live FB ni. Sebab kita nak share apa yang boleh kita share, supaya bagi manfaat lah. Dengan ilmu ni, kalau boleh kita akan bawa ilmu tu biar sampai ke mati lah kan, bukan setakat untuk berniaga. Dan kita boleh jadikan legacy untuk manfaat kepada orang lain. Okey, selain daripada basic-basic ni, kita tengok semua. Satu lagi belting, terlupa. Belting kat tepi ni, kadang-kadang kita boleh tengok, kita suluh sikit, kita boleh tengok belting tu ada crack ke kan. Setakat yang ni okey lah. Ataupun bila kita start bunyi yang tu belting ada masalah, ataupun tensioner dia kan. Ini kita cerita bab enjin lah. Bab enjin. Okey, lain pada tu tayar. Tayar. Okey, tayar. Okey, tayar sebenarnya dia ada guideline ni. Dia ada guideline, ada tahun. Yang ni mana tahun dia? Ni. Bukan. Allahu Akbar. Okey, tak apalah. Tayar tu dia ada 4 angka. 4 angka tu dekat angka yang kedua, yang pertama tu adalah tahun. Jadi tahun contoh 1805. Jadi kereta tu tayar dia 2018 minggu ke-5. Jadi jangka hayat tayar tu lah. Oh sorry terbalik. Yang depan minggu, belakang tahun. Okey, ada yang tu sampel. Ni ada sampel. Tak nampak tadi. Ni bukan. Tak apalah. Yang ni. Ni. 3918. Jadi 39 minggu 2018. Jadi kita tahu kereta ni manufacture tayar dia minggu ke-39 2018. Kebanyakan tayar dia punya lifetime 3 tahun ke 4 tahun. Ada sampai 5 tahun. Ikut brand lah. Ikut manufacture tayar. Jadi benda tu yang kita boleh tengok. Kadang-kadang tayar tak botak lagi, tapi dah lama. Kita takut dia punya benang-benang dalam tu, ataupun dia punya dawai-dawai dan belah dalam tu tak tahan lah. Dia boleh burst lah. Jadi benda tu kena take care jugalah. Okey, selain daripada tu, kita pergi ke dalam kereta. Ada soalan? Macam mana persaingan dengan bumi? Okey, daripada Rahayu Abu Bakar.
Okey, terima kasih Kak Rohayu. Kalau pada saya, kita tak anggap semua yang bisnes ni semua persaingan kita. Kita anggap semua adalah sama. Masing-masing ada rezeki masing-masing. Dan kelebihan kita, kita ada ilmu. Kita berniaga, kita buat kerja dengan ilmu. Kan? Sebab pilihan rezeki tu Allah akan tentukan kepada siapa-siapa pun. Kan? Memang ada persaingan, kita tak nafikan. Ada persaingan. Tapi kita anggap persaingan tu adalah sahabat. Sebab kadang-kadang kita ada masalah teknikal. Bukan kita pandai semua. Kadang-kadang kita ada masalah teknikal. Kita ada sahabat-sahabat non-bumi. Non-bumi pun kadang-kadang ada masalah teknikal pun refer kat kita. Jadi kita punya network sama-sama, alhamdulillah boleh buat. Kan? Sebab kita berdiri berniaga ni, tu kata jihad ekonomi juga. Jadi tak ada isu lah kata kalau nak bersaing ni, sebab kita lebih suka bersaing, berkawan. Sama dengan part supply ke apa semua tu. Setakat ni alhamdulillah ada juga supplier saya bumi, ada supplier saya non-bumi. Sama dengan workshop network. Jadi kita ada workshop network sebenarnya. Kita buat kerja kadang-kadang sampai satu level kita start. Kita kena cari tok guru. Ada tok guru kita non-bumi, ada tok guru kita bumi. Kan? Jadi Mara pun salah satu kita punya tempat rujukan jugalah. Sebab Mara pun ada expertise sendiri. Kan? Mungkin ada bidang-bidang ni. Yang terbaru kita dah pergi ke satu stage, kita buat hybrid. Tu kalau perasan kita ada logo hybrid. Kita dah buat training, dah ambil training, dah ambil exam dengan IMI. So kami ada 3 orang dah lulus lah, bawa level 3 untuk hybrid. Okey. Ada lagi ke soalan? Abdul Malik Ludin. Abdul Malik Ludin. Kereta dah 3 bulan tak start. Sekarang dah dapat start, apa recommend daripada tuan? Okey. Kalau kereta dah 3 bulan tak start, starting macam saya cakap tadi, tengok minyak enjin kurang tak kurang. Kalau kurang, top up dulu. Kemudian air tengok juga air kurang ke, ada ni ke. Kalau 3 bulan tu saya prefer flush lah, flush air. Sebab takut lama sangat dia berkarat. Kan, bila dia berkarat nanti takut stuck. Jadi 2 benda tu paling basic kita tengok. Yang lain-lain tu boleh tengok lah. Macam saya cakap, kita general check up pusing kat kereta, tengok. Kadang-kadang kalau kereta lama ni, kalau perasan, ada tikus-tikus suka gigit wire. Kan? Dia parking lama, ada tikus. Ada juga ular sawa pun duduk atas ni. Kan? Jadi bila tikus gigit wire tu, akan jadi masalah jugalah. Sebab tu kita kata sebelum tu tengok dulu ada tak, bersihkan apa yang patut. Tapi paling penting enjin dengan air tu kena tengok lah. Lepas tu kalau enjin dah hidup, flushing lah minyak enjin, tukar minyak enjin, tukar coolant. Lepas tu minyak gearbox pun sama, recommend tukar lah. Lepas tu test running tengok macam mana. Itu kalau kereta dah 3 bulan tak start lah. Yang lain-lain, kadang-kadang kita start kereta lama ni, bila dah lama tak start, dia keluar engine light. Engine light tu tak nak sentuh juga. Engine light kadang-kadang orang tanya engine light, terus orang cakap ni exhaust sensor, ni exhaust sensor. Sebenarnya bukan semua engine light pergi kepada exhaust sensor. Engine light ni sebenarnya dia pergi untuk bacaan kepada electronic system tu. Kat komputer box tu ada masalah, dia ada baca sesuatu. Kalau dekat ni estimate kita boleh tunjuk kot dia punya engine light. Mari saya tunjuk. Oh dah, kunci tak ada. Yang ni ada. Yang ni ada. Pendek. Di ni. Orang cakap lampu helikopter ni. Ni lampu enjin ni. Ni lampu enjin. Okey. Contoh kalau kita dah start dia dah hilang. Ni hilang okey lah. Tapi kadang-kadang bila kita dah start pun dia tak hilang-hilang. Cara yang paling baik dan paling tepat, kena bawa ke workshop, kita scan lah. Bila kita scan, kita akan nampak lah apa kod-kod yang keluar, baru kita boleh selesaikan masalah tu. Tapi kadang-kadang ada juga kes, bila kereta dah 3 bulan tak jalan semua, bateri dah weak. Bila bateri dah weak, dia akan ganggu juga sistem dia. Jadi selesaikan bateri dulu, lepas tu program balik. Jadi saya nak sentuh satu sikit tadi bab engine light, orang kata exhaust sensor. Okey, exhaust sensor ni sebenarnya memang selalu berlaku problem. Tapi kita kena tahu juga,
Sebab apa exhaust sensor tu boleh faulty? Sebab bila exhaust sensor tu problem, dia akan keluarnya light. Kedudukan exhaust sensor ni duduk di exhaust. Duduk di exhaust, dia akan baca asap. Dia baca asap, maknanya pembakaran melalui exhaust tu, dia akan tengok macam mana. Jadi kalau asap tak cantik, memang exhaust sensor tangkap lah. Kan? Apa punca asap tak cantik? Satu, plug kotor dah lama sangat tak tukar. Air filter kotor lama tak tukar. Ataupun total body dah kotor sangat, jadi angin flow dia dah sangkut-sangkut. Jadi bila mixture dia tak cantik, asap lalu, exhaust sensor baca tak betul. Dia keluarnya exhaust sensor. Jadi kalau setengah orang tu dia terus tukar exhaust sensor, berkemungkinan balik faulty tu akan naik balik. Jadi kita lebih prefer cari punca masalah daripada kita bagi ubat. Kan kadang-kadang demam, orang demam sebab panas. Jadi demam panas kita kena sejukkan dia. Ataupun dia demam panas sebab letih sangat, kita kena rehatkan dia. Sama je macam kita ni. Kan? Jadi kita kena bagi kat dia, kita kena tahu punca dulu lah. Kalau plug kotor, tukar plug dulu. Lepas tu kita iris kot tu. Bila kita iris kot tu, insyaAllah lah kita akan pergi satu persatu lah. Ada soalan lagi tak? Sebelum tu kita jemput lah, share FB ni TVET Mara. Kalau boleh kita share, dapat ilmu untuk ramai-ramai. Dan kalau ada soalan, kita alu-alukan lah. Sebab pasal kereta ni banyak persoalan sebenarnya. Kan kalau nak cerita pun tak habis. Satu persatu ada. Jadi boleh lah. Okay, kalau kita dah cerita enjin, kita dah cerita tayar. Oh, terlepas. Tayar sebenarnya dia ada tekanan dia. Kita tak boleh tengok dengan mata. Sebab kadang-kadang disebabkan enjin berat, tayar tu akan turun, dia nampak kempis. Tayar dia kalau ikut dekat kereta, dia ada bacaan. Berapa kita punya tengok kat sini kat sini dia berapa PSI. Yang ni 220, ini 420. Kita tengok. Dia akan kira dengan loading dia sekali. Baru kita boleh tahu. Tapi macam mana nak cek tayar tu? Satu pakai gauge lah. Yang kedua pergi petrol pump. Petrol pump cocok boleh tahu lah berapa dia punya tu. Itu yang terbaik untuk sukat suhu tekanan tayar. Kalau tengok ni kempis lah, nak pump lagi, jangan. Sebab benda tu kita tak boleh tengok pada mata kasar, sebab dia berdasarkan tekanan ni lah. Wan Yazid masih bila masa yang sesuai untuk rotik tayar. Okey, ni Tuan Yazid. Ni sahabat saya sebenarnya ni. Dia tanya bila masa sesuai untuk rotate tayar. Sebenarnya kalau ikut manufacturer dulu yang saya kerja dengan Michelin, tayar rotate setiap 10,000. Supaya kita nak tidak dia makan sebelah ataupun tidak lari. Untuk 10,000 rotate sekali. Rotate depan ke belakang, belakang ke depan, cross. Dia akan rotate macam tu. Dia sampai masa dia akan pergi 4-4 tayar. Dia akan 4-4 position tu tayar tu akan pergi. Daripada belakang ke depan straight, belakang ke depan cross. Jadi dia akan pusing macam tu balik. Jadi 10,000 sekali recommend rotate tayar. Maknanya kalau kita servis, bolehlah recommend untuk rotate tayar kan. Tapi bila dah rotate tayar tu, jangan lupa buat lemon. Untuk nak jaga tayar lah. Tambah-tambah yang tayar yang pakai high spec tu, lagilah cepat dia lari kan. Tapi make sure juga lower arm, steering boost semua okey kan. Kalau kita jaga tayar, lower arm boost semua, steering rack tu semua ada masalah, selesaikan masalah tu. Ada soalan lain? Tuan Saiful Saleh, kenapa apabila enjin sejuk mudah dihidupkan, tapi enjin agak panas susah nak dihidupkan? Okey, dia soalan macam ni, dia agak subjektif sikit. Ada kereta yang senang nak sejuk senang dihidupkan, bila panas susah nak hidupkan. Ni bergantung juga, kita kena tengok kereta tu punya usia. Dan kita kena check, kadang-kadang ada melibatkan spark plug. Itu kalau petrol. Ada melibatkan spark plug problem. Bila panas kadang-kadang susah nak hidup. Yang ni terbalik. Yang bila sejuk susah nak hidup, kadang plug problem. Bila dah panas senang. Jadi kita kena tengok satu persatu lah kan. Sebaiknya kena datang workshop kita check lah. Sama macam diesel pun macam tu juga. Diesel dia ada satu glow plug, heater plug tu dia panaskan combustion tu supaya dia panas, lepas tu bau piston jalan, bau meletup. Bila meletup tu enjin hidup lah. Tapi kalau glow plug tu problem, kita on, dia ada coil. Ni coil tu pemanasan untuk glow plug tu,
Kalau glow plug tu problem, memang diesel susah nak hidup tu sejuk. Selain daripada tu, kita kena tengok jugalah kereta tu punya history, ada tak pernah overheat ataupun pernah overhaul. Kan kadang-kadang configuration dia tak berapa betul ataupun ada lagi sikit, memang agak susah sikit lah. Itulah selainnya. Kalau ada lagi, sebelum tu mohonlah share Facebook TVET Mara. Kalau boleh kita ramai dapat share, kita dapat lagi ilmu manfaat dan dapat lagi ramai lagi yang bertanya lah. Tuan Ahmad Hafiz. Ahmad Hafiz bin Ruslan. Akmal Hafiz. Ni pun rasa kawan saya ni. Timing belt macam mana nak jaga penjagaan? Okey, timing belt kita ikut kepada manufacturer. Sebab setengah-setengah manufacturer tu dia letakkan guideline dia 100,000 kena tukar. Tapi bila pergi kepada workshop, kita tak ambil 100,000 tu sebagai waktu untuk tukar. Kita kedepankan dalam 20,000, dalam 80,000. Kebanyakan lah 80,000 kita minta recommend tukar lah. Selain daripada kita buka tengok satu persatu, dia 80,000 ataupun 4 tahun, yang mana dulu? Kadang-kadang kita tak sampai pun 80,000, tapi kita tak jalan dekat-dekat, dah sampai 4 tahun pun kita recommend tukar. Sebab timing belt ni dia satu benda yang getah, lepas tu duduk dalam enjin, dia boleh kena air, dia boleh kena minyak, lepas tu kepanasan dia memang kuat kan, jadi dia boleh putus bila-bila kalau benda tu terlalu lama kan. Nampak okey, tapi bila jalan putus, nauzubillah min zalik lah, benda tu boleh belaga piston dengan valve kan, boleh merosakkan enjin lah. Jadi sebaiknya kita kena tahu manufacturer. Kita contoh, saya ambil contoh Ford Fiesta, timing belt dia guideline dia 100,000, tapi 80,000 kita suruh tukar. Macam Proton pun rasa lebih kurang sama, 100,000, lepas tu 80,000 pun kita recommend tukar. Timing belt pula kita tukar, jangan kita tukar timing belt semata-mata. Dia ada tensioner dalam tu, ada tensioner dengan idler pulley. Jadi tensioner ni bergerak sekali dengan timing belt. Kadang-kadang kita tukar timing belt saja, pulley tu kita tak tukar. Pulley tu ada spring, ada bearing, bearing tu boleh pecah. Jadi sebaiknya tukar. Saya tak nafikan juga, ada juga workshop bila tukar timing belt recommend water pump. Itu penambahan. Bila recommend water pump ni, sebab bila bila kita nak tukar water pump tu, kita kena buka timing belt tu semua keluar. Jadi untuk mengelakkan double charge, bila nak tukar timing belt harga sekian, nak buka water pump pun harga timing belt juga. Jadi sebab itulah kebanyakan workshop recommend tukar timing belt dengan water pump sekali. Sebab jangka hayat water pump sebenarnya lebih sikit je daripada timing belt. Bergantung jugalah macam mana penjagaan coolant tadi, macam saya cakap tadi. Kalau tak ada coolant, lama-lama water pump pun boleh karat juga. Dia punya dalam gigi-gigi dia pun, fin dia pun boleh problem juga kan. Jadi tu cerita pasal timing belt lah. Lain ada lagi soalan? Corey Cavalera, kalau nak buka bengkel sendiri selain daripada ilmu yang ada, banyak tak modal yang diperlukan? Okey, sebenarnya banyak tak banyak, pada saya ikut apa yang kita mampu. Kita tak perlu nak kejar orang dah tinggi-tinggi, kita buka sikit-sikit pun tak apa, tapi yang paling penting ilmu. Owner business workshop sebenarnya dia kena tahu teknikal. Supaya dia tahu teknikal, dia boleh structure kerja daripada workshop. Walaupun dia tak sentuh, tapi dia tahu berapa kekuatan dalam workshop tu, berapa mekanik yang boleh buat kerja. Dia boleh tahu level mekanik tu sendiri. Selain daripada ilmu, modal, macam saya cakap, itulah modal ilmu paling penting. Yang kedua kena berani, kena berani. Yang ketiga ni tawakal lah. Kita berniaga ni memang lillahi ta'ala, kita tak tahu siapa yang akan datang, rezeki mana yang akan masuk, siapa yang akan datang, itu saya serah pada Allah Ta'ala kan. Memang nampak tu macam berserah, tapi kita kena usaha, marketing pun kena buat kan. Kita kena kenal orang. Kalau kita tak ada marketing, kita tak kenal orang, macam mana orang nak tahu kita berniaga walaupun kita berserah? Kita kena usaha jugalah kan. Modal tu pada saya jadi nombor 2, keperluan. Sebab kadang-kadang kita perlu tools yang betul, baru boleh buat jadi kerja tu betul. Contoh laptop, scanner. Kalau kita tak ada laptop dan scanner, mustahil kami boleh buat kereta Ford, kereta Mercedes semua tu
sebab main try and error. Tapi bila dengan scanner tu kita dapat kod tu, baru kita tahu apa yang kita boleh buat, dekat mana kita boleh buat. Satu, dia boleh menjimatkan masa. Yang keduanya, dia tak ada try and error. Dia panggil apa, fix the first right time. Maknanya kita repair pada pasien yang pertama, selesai. Dia takkan jadi ambil job. Jadi itulah sikit pasal modal orang tanya kan. Tapi sekarang ni Mara pun banyak bagi sumbangan. Selain daripada pembiayaan, banyak dari segi teknikal. Selain daripada tu, ada soalan lain? Muhammad Farid Hussein tanya bengkel kat mana? Muhammad Farid Hussein ni, okey, bengkel kami ada dua. Satu di Seri Rampai. Bengkel kami nama AZ Tune Enterprise. Satu di Seri Rampai, nombor 19, Jalan Seri Rejan 3, Taman Seri Rampai. Itu di Seri Rampai. Yang ini di Bandar Baru Sungai Buloh. Bandar Baru Sungai Buloh. Kami beroperasi di Bandar Baru Sungai Buloh ni baru dalam last year, bulan 10. Bulan 10. Jadi kelengkapan tu ada, cuma tak mencukupi. InsyaAllah dari masa ke semasa kita cuba upgrade lah. Ni kalau tengok kan gelap sikit, tapi alhamdulillah customer support tu masih ada. Doa-doa sahabat-sahabat, kawan-kawan, pihak-pihak Mara semua banyak membantu. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi mohon share lagi. Kalau boleh kita share kita punya FB live ni. Tengok macam mana. Kalau ada apa-apa soalan, sebab saya nak zoom pada soalan, kalau ada saya boleh jawab lah. Kan? Jangan lupa juga wiper ni selalu orang lupa nak check. Kadang-kadang bila dah jalan hujan baru tahu. Ni wiper ni problem. Wiper ni boleh DIY je. Kan banyak wiper sekarang ni dekat pasaran. Kat kedai spare part ada, tepi jalan pun ada orang yang jual. Kan silikon tu 10, 15 lebih kurang dalam 10-15 ringgit. Jadi wiper tu boleh. Satu tips saya nak bagi berkenaan dengan wiper cermin ni, macam mana nak jaga bagi licin. Yang ni saya dapat daripada hotel teksi. Cari apa ni, sabun buku kan, sabun 2B yang RM1 apa semua tu, basuh dia jadi licin, cermin jadi licin. Jadi wiper tak mudah problem lah. Jadi tu memanglah kadang-kadang getah tu ni jadi nak licin kan. Ini hotel teksi. Kawan-kawan teksi pun kita ada. Dia bagi tahu macam mana nak jaga wiper. Okey, selain daripada tu ada soalan lagi, Yunus? Kat sini panas sikit. Ini pasal tu tadi, hybrid tu tadi dia tanya. Sedikit. Macam mana nak dapat sertifikat ni yang hybrid lah. Okey, hybrid ni kami minta College Community Kepala Batas. College Community Kepala Batas ni dia program bersama dengan UMP, Universiti Pahang. Universiti Pahang dia ada buat program untuk certified hybrid. Jadi dia cukup perlengkapan kat sana, cukup tenaga mengajar dia 4 orang kat sana. Cikgu-cikgu saya semua baik-baik tu. Senang kita minta tolong. Cikgu Zaimi, Cikgu Fahmi kan, Cikgu Suhaimi, tu semua yang boleh kita minta tolong ajar. Dalam masa yang sama kita dah belajar kat sana, dan bila customer datang hantar kita still lagi boleh contact dengan diorang. Jadi macam mana nak dapat tu boleh tengoklah dekat Facebook College Community Kepala Batas. Kat situ memang dia expert untuk hybrid. Dia boleh keluarkan cert daripada IMI, Institute Motor Industry, yang base overseas kan, London lebih kurang, UK. Tu yang pasal hybrid lah. Okey, selain daripada kita cerita luar-luar tadi, okey, nak cerita juga dalaman ni. Ni macam kereta ni, plug tu ada orang tanya plug berapa lama nak tukar. Yang tu pun setiap kali servis kita inspect, kita buka, boleh buka sambil buka tu, sambil buka plug. Jadi bila plug ni kita tengok ketahanan dia, ada plug boleh sampai 100,000 kan, ada plug sampai 60,000. Jadi kadang-kadang bergantung juga minyak apa kita pakai, minyak petrol yang macam mana. Bila minyak petrol yang agak downgrade sikit, dia punya hitam tu cepat lah kan. Lepas tu
kalau pakai minyak yang tinggi tu macam RON 97, RON 100, dia punya plug tu lebih tahan lama lah. Performance dia pun ada. Jadi tak semestinya plug okey 80,000 tukar, 30,000 tukar, 40,000 tukar. Tak, sebenarnya kalau ikut manufacturer dekat service center pun, dia setiap sekali servis mesti kena buka. Jadi itu memang SOP. Jadi itu juga SOP kat sini. Bila sekali servis kita akan buka tengok macam mana keadaan. Jadi kalau benda tu elok lagi, kita pakailah. Kalau benda tu tak elok atau kena tukar, jadi bila kena tukar, kita recommend tukarlah. Satu lagi, kita nak jaga kita punya hubungan baik dengan customer. Sebelum kita buat sesuatu tu, kita bagilah quotation buat apa. Jadi bila customer setuju, insyaAllah baru kita proceed. Jadi alhamdulillah selama lebih kurang dalam 9 tahun ni, customer kami semua baik-baik, alhamdulillah, kan, mudah berurusan. Terima kasih juga lah semua customer, termasuk pihak-pihak Mara pun ada sahabat-sahabat daripada Mara sebagai pelanggan kami, kan. Jadi ni plug lah. Ni plug kalau tengok yang macam ni, ni iridium lah, iridium. Jadi dia agak hitam sikit lah, agak hitam sikit, mungkin ada carbon sikit lah. Jadi kalau plug macam ni, kami recommend tukar lah, kan. Sebab dia boleh efek. Sebab bila plug pembakaran tak cantik, minyak petrol pun jadi kuat, kan, bawa pun tak sedap. Jadi bila bawa tak sedap, jadi beratlah kereta. Berat kereta, di sisi besar lagi kuat. Macam ni 2.4. Okey, ada soalan lain rasanya? Sebelum tu, jemput sahabat-sahabat semua share FB Live. Okey. Encik Akmal Hafiz bin Ruslan, Tuan cerita sikit pengalaman belajar di AKM, berbaloi tak dengan apa Tuan capai sekarang? Ni sahabat saya juga ni. Apa yang saya belajar di AKM memang berbaloi. Sebab kat sana bukan setakat saya belajar melibatkan teknikal, tetapi saya diberi peluang belajar tentang pengurusan. Selain dari keusahawanan, kita ada belajar di IKM. Kita ada belajar matematik. Kita tak tinggal juga, agama pun ada, kan. Teknikal kita masuk workshop pukul 8 pagi sampai 5 petang. Itu dalam bengkel. Kita hidup sekali dalam satu asrama. Kalau siapa duduk kat Jasin tahu lah, kat sana ada macam-macam perangai. Ada satu mahkamah tengah. Jadi bila-bila budak-budak baru ni masuk, dia kena pressure, tekanan. Kalau siapa tak boleh terima tekanan tu, susah. Tapi hasil daripada tekanan sini-sini tu sampai sekarang, alhamdulillah, datanglah apa pun, insyaAllah kami hadap. Itulah kelebihan bila kita duduk dalam asrama yang senang cerita, bila duduk dalam AKM tu, bila tekanan tu ada, jadi kita datang pada luar ni, kita boleh berdepan lah. Boleh berdepan dengan tekanan. Itu paling penting selain daripada ilmu. Orang panggil apa, kita tak koyak lah, mental tak koyak, kan. Jadi adik-adik yang baru-baru ni, kadang-kadang benda tu nampak susah. Percaya lah, bila sampai tu masa, Allah dah cakap setiap susahan yang kita lalu tu hujung pasti ada kesenangan, kan. Jadi bila kita lalu benda tu, kita kenang balik, dulu aku pernah kena macam ni. Rupanya benda tu Allah nak didik kita, nak jaji dengan kita. Selain tu cakap, pengurusan pun alhamdulillah, masa saya di IKM, saya dilantik sebagai ketua pelajar pada tahun 2000. Jadi saya kena handle pelajar 800 orang dengan perangai macam-macam. Ajak bertumbuk pun ada. Kan? Tapi kita secara adik-beradik kita bincang elok-elok, kan. Jadi itu jugalah membuat saya punya pengalaman. Saya boleh duduk dengan staff yang adalah macam-macam perangai, kan. Tapi kita cuba selami. Lagi satu, kita boleh belajar nego dengan adik-adik, nego dengan tu, kan. Okey, ada soalan lain lah, Abi? Jemput jugalah, share sekali lagi FB Live kita. Okey. Dia tanya 2 soalan. Alamak. Mana tadi? Mar Aisyah. Asma Aisyah, bateri saya dah lama. Waktu PKP saya start hampir setiap hari, tapi selepas sebulan bateri kong juga. Okey, kadang-kadang kita start, kita tak boleh start semata-mata. Sebab bila kita start, kita biarkan kereta kita statik, charging mungkin 12 je. Buka kipas kot, panas.
Jadi bila kita charge, kita start, dia punya alternator charge 12 je. Jadi bila kita rem sikit, baru alternator akan charge lebih. Alternator dia akan pergi kepada 14 volt. Jadi kalau masa kita start tu, kita cuba tekan minyak sikit ataupun berjalan sikit. Itu boleh mengelakkan bateri kita cepat weak lah. Lagi satu, masa panaskan enjin tu jangan lalu buka aircon, buka radio duduk. Kan? Jadi dia cover bateri tapi dia pergi lagi tempat lain. Dia leak juga pergi kat radio, dia leak pergi kat aircon. Jadi benda tu yang basic lah. Kecuali kalau ada masalah lain, mungkin ada current leak sebab bateri pun ada. Satu caranya kita nak mengurangkan current leak daripada kita parking lama ni, jangan tutup pakai alarm, jangan tutup pakai remote, tutup manual. Bila kita tutup manual, kita kurangkan satu risiko, kita kurangkan satu dia punya voltage, dia punya alarm lah. Tapi itu bahaya juga dari segi safety, sebab alarm ni untuk safety, takut orang curi kita kan. Jadi kat situ lah. Okey, selain daripada tu, soalan ni bekas pelatih IKM. Ni sahabat saya ni. Assalamualaikum Tuan Azizul dan Tuan Mak Yunus. Terbaik, loud clear. Lain. Okey, alhamdulillah jugalah rezeki PKP ni kami cuba susun balik strategi, atur dalam masa yang sama. Dalam page kita ada satu grup bekas pelatih IKM. Saya nak highlight sikit bekas pelatih IKM ni. Kebanyakan pelatih-pelatih IKM kita ni banyak yang berjaya, yang hebat-hebat yang dah masuk kan. Jadi kat situ kita boleh share ilmu, share knowledge teknikal semualah. Jadi ada soalan lain lagi? Ada daripada Sharifah Jari. Jika steering bergegar, apa sebenarnya terjadi? Okey, steering bergegar. Steering bergegar ni bila kita bawa, bila steering bergegar, dia melibatkan steering system. Steering system ni datangnya daripada tayar ke drive shaft. Sorry, itu untuk torque system. Jadi untuk steering system steering, dia punya steering rack, steering bush, steering column, steering motor, tayar tu sendiri, rim tu kita kena tengok. Itu bahagian steering rack, bahagian steering system. Bahagian lain dia boleh jadi drive shaft juga. Sebab drive shaft kalau pecah kat dalam ataupun dia punya bush tu agak koyak ke apa semua, dia boleh vibrate. Kat sini kita boleh tengok kot ada drive shaft boleh nampak. Ni drive shaft ni. Ni drive shaft. Kalau drive shaft ni koyak, memang vibrate lah kita bawa. Drive shaft ni koyak. Yang ni saya panggil steering rack ni. Ni bush ni, kalau bush ni pecah, jadi dia boleh gegar juga. Termasuk tayar yang bergolek tu lah. Kalau tayar tu bengkak ataupun tayar terlalu lama, tidak tu memang steering akan gegar. Tapi kita kena check satu-satu lah. Jangan tu sebab conclusion ni rosak tu rosak. Kita boleh check satu-satu. Antaranya kita boleh gantung tayar tu, kita pusing tayar. Tengok tayar tu berpusing. Cantik tak? Jadi tu ada lagi soalan lain. Betul ke kereta tak bergerak, panas enjin je tak cukup, kena digerakkan 2 minggu sekali? Muhammad Sani. Betul. Kereta perlu bergerak. Macam saya cakap tadi, kereta perlu bergerak. Salah satunya kita nak gerakkan gearbox. Sebab kalau gearbox auto ni just running, dia tak masuk pergi kat D, dia tak pergi kat P. Jadi dia punya linkage dalam tu tak bergerak. Dia cuma duduk dekat P punya linkage. Dia punya circuit P je jalan. Selain daripada tu, tayar pun kalau lama sangat terlalu statik, dia boleh jadi run flat. Dia boleh pecah dia punya bawah ni. Dia boleh pecah bawah ni, jadi tayar tu dah tak jadi tak bulat. Sebab dia lama sangat parking. Yang ni saya nak bagi satu tips. Sebab kadang-kadang beli kereta baru, bawa vibrate, sebab lama sangat, tayar boleh jadi macam tu, boleh jadi gegar. Jadi kereta kena gerak lah. Selain daripada tu, macam saya cakap tadi, management, engine management, gearbox management, computer box semua tu, kalau setakat engine jalan, kereta tak jalan, kadang-kadang tak baca. ABS pun kadang-kadang tak baca. Dia ABS ada ABS sensor. Macam ni kita ada ABS sensor. Ni ada ABS sensor ni, wire ni. Jadi bila benda ni berpusing, bergerak, baru dia ada bacaan. Dia akan activate sikit-sikit. Jadi perlulah bergerak. Kereta dulu, carburetor kita just start, tak ada electrical part, tak apa.
sekarang ni banyak electrical part. Jadi sebelum tu sahabat-sahabat mohon share tengok apa lagi. Kalau ada soalan-soalan kita boleh cuba jawab insyaAllah. Kalau saya tak boleh jawab, kita boleh bincang balik lepas ni. Boleh pergi kepada page kami punya page. Ada satu ZTune Enterprise, dan yang keduanya ZTune Sungai Buloh. Sabtu dan Ahad bengkel buka ke? Okey, Cik Saiful Saleh. Waktu operasi kami hari Isnin sampai Jumaat pukul 8.30 pagi sampai 5.30 petang. Dan pada hari Sabtu 8.30 pagi hingga 3.30 petang. Itu waktu operasi kami lah. Sebab kami cuba ikut service center punya schedule kan. Sebab waktu kerja yang terbaik itulah waktu yang sesuai. Kita buka 8.30 pun kadang-kadang ada yang dah tahu lagi. Sebab kita cuba buka pada waktu pagi, malam kita waktu berehat, siang kita jadi rezeki, malam kita dengan Allah. Itu je lah kan. Hari Ahad tu kami memang mohon maaf sangat sebab kami terpaksa tutup untuk rehatkan staff, untuk rehatkan kami untuk susun balik apa kerja-kerja kami. PKP, Cik Puan Fatimah, PKP jarang bergerak, aircon tak sejuk. Sebelum tu Puan Kamariah ni ustazah saya dulu kat IKM Yasin ni. Terima kasih ustazah sebab follow. Okey, balik pada Fatimah tadi, PKP kita jarang bergerak, aircon tak sejuk. Okey, aircon tak sejuk ni ada beberapa punca. Satu, paling basic, gas tak ada ataupun gas kurang. Nak tengok gas ada ke tak ada, tak boleh tengok macam tu sebenarnya, kena pakai gauge. Okey, selain daripada tu kita kena tengok kipas. Kat sini kita boleh nampak kipas dah buka. Ni ada kipas. Ada kipas, jadi itu kipas aircon. Satu kipas radiator. Kadang-kadang kipas tu tak berjalan pun boleh jadi juga. Boleh jadi aircon tak sejuk. Boleh jadi aircon tak sejuk sebab kipas tu tak berjalan. Itu antara basic-basic lah. Selain daripada tu, kompresor juga main peranan. Kita nak tahu kompresor tu jalan ke tak jalan kan. Bila kita buka aircon, kompresor tu akan bunyi ataupun kita buka bunyi kasar sangat. Tu tanda-tanda kompresor nak masalah. Daripada situ kita boleh agak-agak lah apa benda masalah dia, kompresor tu macam mana, aircon dia macam mana. Selain daripada tu, jangan lupa ada satu benda lagi saya nak tunjuk. Kebanyakan kereta dia ada filter aircon dekat bawah ni. Junior boleh tolong buka kan. Filter aircon ni kat bawah ni kadang-kadang terlepas pandang. Terlalu kotor. Bila terlalu kotor tu dia jadi sumbat lah. Angin dia buka 3 pun rasa macam 1 kan. Bila kita buka 3 rasa macam 1. Ni filter dalam kereta. Kebanyakan kereta sekarang dah ada lah filter aircon. Ni filter aircon. Make sure filter ni okey. Tak kotor. Yang ni boleh cuci sendiri lah. Tapi jangan cuci air. Cuci air dia koyak ni. Cuci. Ataupun tukar barulah. Ni pun tak mahal sangat lah. Murah je kan. Benda boleh buat sendiri, boleh beli. Boleh tu lah. Okey. Itu berkenaan aircon lah. Ada lagi soalan lain? Dah terjawab kot soalan yang lebih kurangnya. Ni Amal Yompeng. Ni saya punya geng ni. Kereta aircon kerap tak sejuk walaupun tak ada yang rosak. Gas okey, kata Pomen lah. Viva je. Viva pun kereta bos. Okey. Aircon tak sejuk. Kalau kereta Pro 2 ni, dia ada satu benda yang kita kadang-kadang orang tak perasan. Ni pun mungkin ada tak ada kot. Jadi kat sini ada sponge. Sponge ni kat sini. Biasa ada sponge kat sini. Kalau sponge ni pecah, jadi haba daripada exhaust ni pergi dekat aircon ni. Jadi memang itulah sebab dia jadi salah satu punca aircon kereta Pro 2 ni, Viva ke Myvi ke, dia jadi panas. Sebab walaupun sistem okey, tapi haba panas tu tak ditapis oleh sponge tu. Sponge tu basic je sebenarnya, tapi kadang-kadang bila buka balik pasang, sponge tu pecah. Sponge tu pecah, tak ada orang ganti. Jadi benda tu dah buat semua sistem lah, tapi sponge tu tak ada, dia panas. Exhaust tu panas. Exhaust tu panas pergi dekat dia punya condenser. Beli kat condenser, jadi condenser tak sempat dah sejuk lah. Jadi secara tak langsung aircon panas lah. Tapi bila kita jalan balik, dia sejuk balik. Tu biasa lah. Tu geng
Tuan Amal Yompeng, terima kasih sebab support tu. Daripada dulu lagi dia support kita. Selain itu Zahin Alif, untuk pelajar lepasan KV boleh ke join kerja di AZ2 Enterprise? Alhamdulillah, saya dah ada MOU dengan KV Sungai Buloh. Kita terima je kalau ada pelajar-pelajar nak praktikal di sini, dan kalau ada rezeki berpotensi, kita ambil sebagai pekerjaan kita, dan lebih berpotensi kita buka workshop. Ada contoh, kita dah buat satu contoh. Kita dah plan benda ni. Memang agak susah sebenarnya nak lalu kan. Yunus ni daripada kosong kita develop dia sampai sekarang rasa dia lagi expert pada saya. Kan? Saya boleh bercakap je. Dari segi teknikal sekarang saya serah kat dia lah. Kita dah sampai tu peringkat kita buat marketing macam ni lah. Jadi kalau daripada KV ke Polytech ke daripada IKM ke KTM ke, yang mana-mana pusat yang terlatih daripada TVET, kita terima insyaAllah kan. As long budak tu nak belajar je, nak belajar, tak pandai tak apa, nyanyi rajin, itu insyaAllah kita boleh didik anak-anak bangsa kita kan. InsyaAllah kita cuba naikkan kita punya bidang otomotif ni lebih ke hadapan lah. Kita tak nak kita buat level setakat bawah pokok je kan. Kita perlu lebih jauh, sebab TVET ni peluang dia besar kan. Akan datang macam mana lagi. Saya ingat dulu pesan guru saya, kalau Cik Mat dia pernah ingat, dia pernah cakap dulu, Cik Mat Lofi, dia bekas pengajar, sekarang dia masih pengajar di IKM Berseri. Masa saya masuk semester 1, dia kata, awak masuk IKM ni, awak dapat kemahiran, awak campak kat mana-mana pun awak boleh hidup. Saya ingat lagi kata-kata dia. Terima kasih cikgu kan. Bila dia cakap macam tu, kita ingat dengan ilmu yang kita ada ni, bukan setakat kat tangan kita, orang tepi jalan pun kita boleh tolong berhenti. Cuba bayangkan, kita tak tahu nak repair kereta, tengok kereta rosak, tengok je lah. Tapi bila kita ada ilmu sikit, kita sanggup berhenti tengok orang susah, kita boleh berhenti tepi jalan. Itu juga faktor saya nak ambil bidang otomotif. Banyak lagi bidang-bidang lain. Jadi bidang otomotif ni saya fikir dia terlalu luas dan ramai orang guna kereta. Kita boleh tolong semua orang, pelbagai peringkat. Yang susah, yang senang, yang ada kereta lama, kereta kecil, kereta besar, kita boleh tolong. Bila kita dah tolong tu, insyaAllah lah kita cubalah jadi orang yang paling bermanfaat kan. Nabi pun dah cakap dah, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaat pada orang lain kan. Jadi kita cubalah. Sebab kalau setakat dengan ilmu yang kita simpan, ibarat macam dalam lombong lah kan. Duduk lama tu busuk, kita tak alihkan ni. Jadi ilmu yang ada kita alihkan kepada staff, alihkan kepada sahabat-sahabat lain, alihkan kepada adik-adik kan. InsyaAllah benda tu jadi saham akhirat kat sana lah. Sebab kita nak mengajar ilmu agama tak pandai. Harap ilmu tu lah jadi ilmu yang bermanfaat masa kita kat sana nanti. Ada soalan lain ke? David Chan, hai, nak tanya, kalau aircon timing tak stable dalam 500 RPM dan ada vibrate SCR 50 2010, adakah throttle body kena service? Thanks. Okey, saya nak tahu juga, kadang-kadang Toyota ni perangai dia, bila kita cabut bateri, RPM dia tak akan naik, dia akan fluctuate sekejap, tutup fluctuate. Tapi ada cara dia. Satu, kena masuk komputer, kita kena format balik. Dan yang kedua, bukan setakat tu je, kita boleh drive kereta tu, bawa lebih kurang dalam 20 ke 30 km dengan speed 60 km sejam constant. InsyaAllah dia punya throttle body akan save adjustment balik. Dia boleh save adjustment balik, dia akan balik asal balik kepada 1000 kan. Biasa SL 50 1000 lah, 900 ke 1000 tu dia punya RPM. Jadi bila 500 tu, itulah antara punca dia. Selain kalau benda tu tak, kalau bateri tak usik apa semua tu, throttle body pun adalah salah satu punca dia kan. Kadang-kadang kotor, kena servis sikit lah throttle body tu. Dah servis, try balik, format balik, erase balik, cuba test run. InsyaAllah benda tu boleh selesai lah. Kecuali kalau ada buat penambahan lain, tapi itu kita cerita yang basic lah. Okey, sebelum tu 3 minit lagi Okey, saya sebenarnya ada masa lebih kurang dalam 3 minit lagi. Jadi saya nak mengucapkanlah ribuan terima kasih kepada semua sekali, tim pihak TVET Mara, BKT, cikgu-cikgu saya di IKM dulu kan, cikgu-cikgu di IKM, cikgu-cikgu ke KTM pun support saya. Selain daripada tu, sahabat-sahabat yang sentiasa mendoakan,
sentiasa bersupport walaupun kami ada kekurangan. Alhamdulillah mereka masih lagi bersama kami. Jadi selain daripada itu juga, saya buka juga ruang kepada adik-adik yang ada sijil-sijil otomotif macam saya cakap tadi lah, daripada KV, daripada panggil semua daripada Poli, daripada Mara ke, daripada KV ke mana, untuk praktikal dengan kita cubalah. Saya nak buat satu legacy, lepas tu supaya kita boleh membantu anak-anak kita boleh berdiri dengan kemampuan yang ada, dengan ilmu yang ada, supaya kita dapat manfaatkan ilmu yang ada kat TVET. TVET ni sebenarnya satu benda yang besar tau, yang boleh pergi jauh. Jadi peluang kita main duduk belakang sekali. Ni antara tim kami dekat Sirampak, dekat Sungai Buloh kan. Jadi kita cuba bangunkan. Kita punya tim dengan bantuan TVET lah. Terima kasih juga. Jadi banyak sebenarnya bantuan yang kita terima dari pelbagai agensi kan. Jadi kita tak nak benda tu statik setakat di institusi pengajian sahaja. Jadi kita nak cuba libatkan industri. Jadi bila kita libatkan industri, insya-Allah ada kesinambungan. Lepas belajar boleh masuk industri, boleh apply skill yang dibelajar. Sebab TVET ni besar ni kan. Budak-budak sekarang, adik-adik sekarang ni banyak beruntung lah, sebab dapat ruang, dapat belajar dengan teknologi terkini. Saya dulu pakai generator je kan, tapi sampai sekarang alhamdulillah kita masih pergi sampai ke hybrid kan. Teknologi terkini lah. Jadi kita kena sentiasa up to date ke depan. Jadi ada berapa minit lagi? Jadi okey. Selain daripada itu, terima kasih jugalah daripada kita punya pelanggan-pelanggan kan, yang sentiasa mendoakan kami, sentiasa hantar kereta kat kami, walaupun kadang-kadang waktu PKP hari itu pun pack terlalu ramai kan, tapi masih memahami, faham, kita cuba susun atur. Ni pun kita cuba susun balik dengan appointment supaya bila customer datang tu, waktu menunggu tu tak terlalu lama kan. Bila tak terlalu lama, jadi kita boleh concentrate kat satu-satu kereta, supaya dapat kualiti yang terbaik lah. Dapat kualiti yang terbaik. Bila dapat kualiti yang terbaik, insya-Allah bila dengan kualiti terbaik tu kita boleh pergi lebih jauh lah. Jadi itu jugalah saya nak share. Saya mohon sangatlah kita support sama-sama kita, supaya naikkan industri otomotif. Kita bekerja secara sihat, kita bersaing secara sihat kan. Kita tak perlu condemn sesiapa pun. Dengan ilmu yang ada kita share. Saya selagi ada ilmu selagi tu saya bagi kat orang. Bukan setakat ilmu otomotif, ilmu management pun kita bagi. Kita ada guru-guru, macam contoh account, kita ada Cikgu Linda kan. Itu antara cikgu yang terbaik kat saya lah untuk account. Ada juga cikgu-cikgu marketing kan, macam Aki. Aki tu pun coach bagus juga tu, bagi saya pasal marketing kan. Lagi ramai lagi lah saya nak sebut kan. Tak nafikan juga antara guru-guru, ustaz-ustaz yang sentiasa menyokong saya, antaranya Imam Muda Azhar, Ustaz Imam Muda Hasan, Ustaz Musin, Ustaz Zahzan, Abang Bok Lokman. Itu semua customer-customer yang sentiasa rapat dengan kami. Kalau kami salah sekali mana pun, mereka tetap datang bersama kami dan tegur secara ilmiah. Alhamdulillah kami dapat customer-customer yang macam tu. Doakanlah, kita mohon doakan agar insya-Allah kami dapat sustain, pergi lebih jauh. Sebab saya merancang supaya kita punya organisasi ni bukan setakat sekadar workshop, kita boleh pergi lebih jauh, spare part, kita boleh pergi kepada training, kita boleh pergi kepada industri-industri lain, R&D, semualah lebih kurang. Jadi itulah harapan saya sebenarnya kan. Kita tak boleh hidup seorang makan nasi sepinggan je. Walaupun kita kaya setara mana pun, sepinggan jugalah kita makan kan. Jadi ni insya-Allah akhir sekali saya nak ucapkanlah ribuan terima kasih sekali lagi kepada TVET Mara kerana bagi peluang kat kami ya. Walaupun kami ni taklah seberapa, tapi insya-Allah lah dengan apa yang ada kita cuba usahakan. Jadi sepatah dua kata daripada Yunus. Kalau ada Yunus. Kalau ada
Kalau dia. Setakat ni lah. Okay, tak ada apa. Cuma saya nak berterima kasih lah dekat bos saya dulu. Sekarang dah jadi partner saya. Dia bawa naik saya sampai level yang macam ni lah. Tak lupa juga kepada cikgu-cikgu saya kat IKM dengan cikgu-cikgu yang lain. Terima kasih banyak. Itu je. Okey. Ni kita punya supervisor, Cik Fakrul. Okay. Saya nak ucap terima kasih kepada bos kerana ambil saya bekerja sini, bagi ilmu semua. Dan terima kasih juga pada Mara. Saya belajar dekat IKM Tasha, pada cik-cik yang mengajar tu. Semua banyak bagi tunjuk ajar. Sebab dekat IKM ni bagi saya kebanyakannya pengajar-pengajar sangat berpengalaman lah. Memang sangat membantu lah. Bila saya keluar daripada IKM, banyak benda saya nampak. Dia bukan setakat pada mekanik aja, tapi akaun apa semua dia ajar dekat sana tu. So generasi baru kalau nak masuk IKM tu sangat digalakkan lah untuk sertai IKM ni. Tu masuk kita. Join kita. Join kita, insyaAllah kita akan bantu. Okey, itu saja. Okey, ini seorang lagi kita punya staff paling unik. Susah nak jumpa. Ni kita ada mekanik perempuan kat sini. Okey, terima kasih Kak Abang Zizul, Abang Yunus dengan tim yang lain. Banyak sangat tolong saya dalam segi dalam automotif lah. Saya bukan dapat ilmu dalam technician saja, dalam segi management dengan accountant pun saya dapat dekat sini. Okay, InsyaAllah kita doa-doakanlah agar masing-masing Fakrul boleh running bisnes sendiri, Hana boleh running bisnes sendiri, InsyaAllah. Habis masa dah kot. Jadi sekadar tu je saya mengucapkan ribuan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf andai kata apa yang saya cakap ada kekurangan, kesilapan, sebab kita hanya mampu merancang dan kadang-kadang ada kesilapan yang kita tak sedar. Jadi saya mohon ampun dan maaf sekali lagi, dan terima kasih kepada semua. Okay, akhir kata kita ucapkan last sekali selamat Hari Raya, maaf zahir batin. So zaman PKP ni masing-masing kena stay home, jaga masing-masing, jaga diri. Okay, kita jaga kita. Okay, terima kasih.